أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita termasuk dalam salah satu taman-taman syurga yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-42 berkait tentang rukun pusaka. Muka surat 42, yang ada kitab boleh rujuk dengan kitab, yang tiada boleh rujuk di skrin. InsyaAllah kita boleh sama-sama baca di skrin hadapan. Pertama sekali kita kena faham apa dia rukun. Rukun ni kena ada dia baru sah perkara tersebut. Dan rukun ini merupakan sebahagian daripada perkara tersebut. Kena ada dia, tanpa dia tak sah. Dan dia sebahagian daripada ibadah tersebut. Hampir sama makna dengan syarat. Syarat sah. Syarat sah apa dia? Kena ada dia baru sah, tetapi dia bukan sebahagian daripada ibadah tersebut. Nak bagi mudah nampak, contoh rukun sembahyang ada 13.
Kena ada dia baru sah. Satu je tak ada, batal sembahyang, tak sah. Dan kesemua 13 rukun tadi merupakan sebahagian daripada solat itu sendiri. Adanya berdiri betul, adanya rukuk, adanya bacaan Fatihah, adanya i'tidal. Adapun syarat sah, kena ada dia. Tanpa dia, ibadah solat tadi tak sah. Tetapi dia bukan sebahagian daripada solat. Contoh, apa dia syarat sah sembahyang? Suci daripada najis badan, pakaian, tempat. Suci daripada hadas, berwuduk, hadas kecil dan hadas besar. Masuk waktu baru sah sembahyang. Adakah masuk waktu? Adakah berwuduk? Adakah suci daripada najis itu sebahagian daripada sembahyang? Tidak. Itu beza antara syarat dan juga rukun. Rukun pusaka pun begitu juga. Kena ada dia. Dan dia termasuk dalam sebahagian pusaka. Tak ada salah satu, maka tak sah pusaka. Syarat sah, nanti kita akan masuk dalam satu bab, iaitu perkara yang menghalangi seseorang daripada mewarisi pusaka. Itu untuk mengesahkan dia layak ataupun tidak. Tetapi dia bukan sebahagian daripada pusaka. Apa dia rukun-rukun pusaka? Arkanul irthi. Yang pertama, harta atau hak milik yang ditinggalkan oleh si mati. Ia dinamakan harta pusaka, al-mawruthun. Mesti kena ada harta. Seseorang itu mati, tak ada harta, maka tak berlaku pusaka. Jadi syarat ataupun rukun yang pertama mesti kena ada harta, al-mawruth. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falaha nisfu ma tarak. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Ma tarak. Kena ada harta yang ditinggalkan, baru berlaku pusaka, baru berlaku faraid, baru berlaku pembahagian. Surah An-Nisa ayat 176. Rukun yang kedua, pemilik harta yang meninggal dunia. Al-muwarris. Kena ada tuan harta, pemilik harta. Ada harta tetapi tak tahu siapa punya, tak berlaku pusaka. Tak berlaku faraid, mesti kena ada tuannya. Siapa dia empunya harta tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 176, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inimru'un halak. Jika seseorang meninggal dunia, seseorang ini merujuk kepada pemilik harta, al-muwarris. Rukun yang ketiga, waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati, sama ada hubungan nasab, pernikahan ataupun penghambaan, al-waris. Ada harta, ada tuan punya harta, tak ada waris pun tak berlaku pusaka, tak berlaku faraid. Kena ada harta, kena ada tuan punya harta, kena ada waris yang mewarisi. Dan waris ini antara sebab seseorang itu boleh mewarisi harta, salah satunya dengan sebab nasab, keturunan. Anak mewarisi ayah, ayah mewarisi anak, cucu mewarisi datuk, nenek mewarisi cucu, dengan sebab nasab. Yang kedua dengan sebab perkahwinan, suami mewarisi isteri, isteri mewarisi suami. Yang ketiga dengan sebab penghambaan, bekas tuan hamba. Sekarang kita dah tak ada konsep hamba dah, tapi akan datang kita tak tahu, wallahu alam. Kalau ada bekas tuan hamba, dia bebaskan hamba dia, merdekakan hambanya, hambanya hidup, ada kerja, ada harta, tak ada waris. Maka bila dia mati, harta tadi diwarisi oleh bekas tuan hambanya.
Dalam surah An-Nisa ayat 176 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahu ukhtun, dan dia mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, merujuk kepada waris. Walakum nisfu, bagi kamu suami-suami 1/2 suami tadi waris. Yusikumullahu fi auladikum, aulad anak-anak itu waris. Muka surat 43. Yang dikatakan rukun pertama harta pusaka, al-mauruth. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris, manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Bila cerita tentang harta pusaka, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, perkara ni baru berlaku pada 3 hari bulan, lebih kurang minggu lepas lah. Mungkin tuan-tuan pun dah ada lihat di Facebook berkait tentang isu yang viral. Tewas di mahkamah. Dia nak ceritakan yang berlaku pada 3 September. Orang ini tewas dalam perbicaraan mahkamah. Perintah supaya dikosongkan dan keluar dari rumah yang telah didiami lebih 35 tahun. Kita lihat yang di bawahnya, kita pendekkan, kehilangan tanah, kehilangan rumah dan pastinya kehilangan kampung halaman akibat percaya pada sahabat iaitu jiran rumah. Membeli tanah lot atas persetujuan mulut dan sekarang dituntut. Saksi ada tapi tak mau menjadi saksi di mahkamah. Akhirnya mahkamah memihak padanya. Ini isu berkait tentang lot lidi di atas tanah berstatus pertanian. Kalau tanah berstatus kediaman, tak ada masalah. Kita boleh pecah, nak pecah banyak mana pun boleh. Tetapi bila tanah berstatus pertanian, maka kanun tanah negara meletakkan syarat. Hanya boleh masuk 1 nama sahaja bagi 1 ekar tanah. Ini orang yang menjual ni pun masalah juga. Kalau jual seekar mungkin dapat laku 150,000 sahaja contoh. Kalau tanah tu seekar dapat 150,000, dia buat lot lidi, pecah 10. 1 lot boleh jual 50,000. Kalikan 10, 500,000 dia dapat. Tapi status tanah masih pertanian. Buatlah akad perjanjian, surat jual beli, stamping LHDN, akuan sumpah di Pesuruhjaya Sumpah, tak laku di pejabat tanah. Mati tuan punya harta jatuh kepada siapa? Waris. Siapa? Anak-anaknya. Waktu hidup kita tak boleh masukkan pindah milik lebih daripada 1 nama bagi 1 ekar. Tetapi kalau misal kata kita ada seekar tanah, kita mati, waris kita ada 10 orang. 10 nama boleh masuk dalam tanah tersebut atas nama pusaka. Pindah milik waktu hidup tak boleh. Ini masalah yang banyak sangat berlaku. Waris makan harta batil, si mati ada saham juga di akhirat nanti. Kita bila nak bermuamalah dengan orang, pastikan muamalah yang kita jalankan itu sah dari sudut syariah dan juga dari sudut undang-undang kita. Jangan menganiaya orang. Ni, bila dah berlaku begini, siapa yang dizalimi? Pembeli-pembeli. Kalau 1 ekar tanah tadi ada 10 lot, 10 pembeli itu jadi mangsa. Sekarang tak ada masalah kerana pemilik masih hidup. Nanti pemilik dah mati nanti. Kalau waris-warisnya faham agama, tahu hukum hakam, dia boleh lepaskan bahagian dia. Tapi kalau kelabu mata, inilah peluang dia. Apa bukti
ada bukti jual beli, pergi masuk mahkamah, tak valid bukti-bukti tersebut. Mengikut kanun tanah negara, tak boleh masuk nama rancang kita punya harta. Jangan sampai bila kita dah tiada nanti menyusahkan waris kita dan menyusahkan orang yang terlibat dengan harta kita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bagi saya perkara ini penting. Setiap kita sebaiknya, nak kata wajib, tak adalah sampai wajib, tetapi sebaiknya di kalangan kita ini ada satu fail yang dikatakan fail faraid peribadi. Setiap kita, supaya apa? Mudah urusan waris-waris kita nanti. Setiap orang mesti ada fail faraid peribadi masing-masing. Ianya bertujuan agar waris tahu apa yang perlu diuruskan dari harta peninggalan si mati, lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hendak digunakan untuk melangsaikan hutang si mati. Jikalau dokumen tak lengkap, ianya akan menyukarkan urusan waris untuk menguruskannya. Dan paling kita bimbang kalau waris dah give up, maksudnya putus asa. Putus asa ni maksudnya apa? Dah malah nak fikir dah, malah nak cara dah. Sebab urusan tu makin rumit. Dan malas nak uruskan pusaka kita kerana urusan yang begitu mencabar. Kita akui undang-undang yang sedia ada sekarang ini, memang kalau kita tak faham proses jadi sukar. Tapi kalau kita tahu proses, apa dokumen nak kena disediakan, apa syarat-syaratnya, insya-Allah kalau kita bergerak segera, perkara tersebut akan selesai juga. Dan kita bersangka baik, undang-undang atau akta-akta yang sedia ada ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga hak waris, untuk menjaga maslahah umum. Setiap akta ataupun undang-undang yang sedia ada untuk menjaga harta si mati ini daripada pergi ke pihak-pihak yang tidak sepatutnya. Maka oleh itu ada syarat-syarat, ada prosedur dia, ada caranya untuk diuruskan. Dalam fail tersebut kena masukkan salinan IC setiap waris. Kalau contoh saya, waris yang saya ada, ayah saya masih ada, ibu saya masih ada, isteri saya seorang, anak saya 5 lelaki, seorang perempuan. Masukkan kesemuanya dalam fail tersebut, salinan IC mereka. Ini juga berlaku bila mana ada di kalangan waris yang tak nak bagi kerjasama. Kita nak salinan IC pun dia tak nak bagi. Ni ada berlaku. Saya pernah uruskan masalah ini. Waris ini tak nak bagi kerjasama. Kita minta bukan suruh datang ke pejabat, dia boleh isi borang DDA untuk borang mengesahkan, dia boleh memberi keputusan di luar daripada bicara kuasa. Borang DDA namanya. Tapi bila kita minta salinan IC pun tak nak bagi. Orang macam ni berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab dia menghalang urusan orang lain, mengganggu urusan orang lain. Boleh jadi di kalangan waris ada di kalangan anak yatim, di kalangan waris ada di kalangan ibu tunggal yang memerlukan harta tadi untuk kelangsungan hidup, tetapi disebabkan dia tak nak bagi kerjasama, urusan tersebut terkendala. Satu kes kawan saya uruskan, orangnya tinggal di Terengganu. Tanah tersebut, aset tersebut di Kedah. Bila dah berlaku kematian berlapis-lapis, faham maksud berlapis-lapis? Kematian tu pertama, kemudian kematian kedua, kematian ketiga, sampai kematian yang ke-10 contoh, baru nak diuruskan harta kematian milik yang pertama. Dia akan menjadi sukar. Nak kena kira satu persatu
nak kena jejaki waris satu persatu setiap kematian tersebut. Barulah boleh finalnya kepada waris siapa yang terakhir, yang masih hidup. Kalau contoh kematian tahun 1990, 2023 baru nak urus. Bayangkan berapa kematian. Tetapi disebabkan orang ini, waris ini faham, tahu dia. Kawan saya tanya dia, boleh tak turun ke Kedah? Kerana urusan di pejabat pusaka kecil ini mesti di tempat tanah atau aset itu berada. Kalau di Kedah, kena di pejabat pusaka kecil Kedah. Ditanya, boleh tak encik datang turun ke sini untuk selesaikan masalah pusaka ni, arwah sekian-sekian. Arwah ni dah jauh sangat dah dengan dia ni. Mungkin atuk ataupun lepas atuk apa? Moyang. Masa dia datang tu pun dah tak kenal orang dah. Padahal semua waris ni ada sekangkut paut. Jadi kawan ni tanya, boleh tak encik datang? Kita nak selesaikan pusaka arwah sekian-sekian. Dia tanya, kalau misal kata saya datang ke sana, berapa bahagian pusaka saya? Dia tanya. Kawan saya ni tanyalah, sebab dia nak kira-kira juga. Daripada Terengganu nak ke Kedah tu, dengan duit minyak lagi, dengan duit tol lagi, penat lagi, makan lagi. Kira-kira tak sampai RM10. Sebab dah terlalu banyak waris yang masuk dalam pembahagian tadi. Dah kematian berlapis-lapis. Tapi disebabkan dia faham proses ni, kalau aku tak pergi, urusan ni tak selesai, maka dia pergi juga datang. Sebab faham, tahu. Andai misal katalah dia tak nak bagi kerjasama, dia berdosa. Kenapa kata berdosa? Sebab menyusahkan waris-waris yang lain, menyukarkan urusan, menghalang hak orang lain yang sepatutnya dapat, boleh menikmati, boleh menggunakan harta tadi untuk kelangsungan hidup, dia menghalang. Jadi bagi kerjasama, tolonglah bagi kerjasama. Walaupun bahagian kita tu mungkin dah sedikit, tetapi atas ihsan, atas nama ini tanggungjawab kita untuk menyelesaikan. Kalau tak selesaikan, akan bertambah rumit pada masa akan datang. Sepatutnya kita masuk nama ni, kita ada bahagian, kita tak nak bagi kerjasama, kita mati, anak kita pula akan menggantikan tempat kita. Kematian yang seterusnya pula. Kemudian yang kedua, IC ni tadi yang layak menerima faraid saja. Oleh sebab itu kena tahu dahulu di kalangan waris kita siapa yang berhak menerima pusaka. Kalau berkumpul 15 lelaki, 10 perempuan, ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, ada 5 orang ni, yang lain semua terhalang. Siapa dia? Mak, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Cukup bila ada 5 ini, masukkan yang 5 ini saja. Tak perlu masuk IC adik-beradik, tak perlu masuk IC atuk ataupun nenek, kerana semuanya terhalang. Masukkan. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti geran tanah, rumah, kereta dan perjanjian jual beli. Yang ini kena masukkan juga salinannya, supaya waris mudah untuk submit ke pejabat pusaka kecil. Sebab nanti waris kena kumpulkan aset-aset kita nanti bila kita dah mati, bila kita dah kumpulkan dalam satu fail, mudahkan mereka. Banyak berlaku kes yang mana si mati meninggalkan tanah berkeping-keping dan dalam masa yang sama mempunyai hutang yang banyak. Tapi aset tersebut tidak dicairkan untuk membayar hutang si mati kerana waris tak pernah tahu pun yang si mati mempunyai tanah tersebut. Sebab itulah sekali-kali kena cerita juga jelas-jelas kepada waris akan harta yang kita miliki. Masukkan siap-siap dalam fail kita. Segala aset kita. Tanah, rumah, kenderaan, yang ada surat beranak, istilahnya surat beranak lah, ada pengesahan pemilikan, ada geran. Yang ketiga, salinan penyata bank kewangan. Semua bank peribadi termasuk tabung haji, KWSP dan lain-lain. Cuma KWSP dan juga tabung haji sekarang dah boleh masuk penama. Tapi kena faham, penama tu bukan milik dia. Dia cuma memudahkan urusan pengeluaran sahaja. Harta tersebut termasuk harta pusaka wajib difaraidkan. Kadang ada juga yang salah faham, nama aku punya. Dia ambil semua, makan harta batil. Kalau ada harta anak yatim dalam tu, makan harta anak yatim. Na'udzubillah.
Kenapa nak kena ada? Supaya mudah urusan. Bank ni, tuan-tuan, bila kita mati, segala akaun kita akan dibekukan. Bila kita buat laporan polis. Kalau mati di rumah, kita waris kena buat laporan polis. Kalau mati di hospital akan keluarkan pengesahan mati. Secara automatik, satu sistem, akaun-akaun kita akan dibekukan. Jarang berlaku kalau suami mati, isterinya terus pergi bank cucuk duit. Jarang berlaku. Boleh buat, boleh. Sebab belum lagi dibekukan waktu tu. Belum daftar, belum report. Tapi gamak ke kita nak buat macam tu? Ayah mati pagi ni, nanti dulu, jangan report dulu, bagi kad bank, kita keluarkan duit dulu. Dari segi undang-undang salah. Dari segi undang-undang kita salah, boleh didakwa. Walaupun anak sendiri, walaupun isteri sendiri, sebab semua tu ada rekod. Kita nak buat report pun nanti kita akan bagi tahu bila matinya, pukul berapa. Cek dalam sistem bank, mati pukul 10, keluar duit pukul 11 pagi. Siapa yang keluarkan? Kantoi kat situ. Salah dari segi undang-undang, satu kesalahan mengeluarkan duit yang bukan empunya. Dan ada setengah bank dia boleh bagi kelonggaran nak keluarkan sedikit. Dengan syarat kena ada penyata akaun untuk bukti bahawasanya si mati ni ada lagi duit dalam akaun ni. Nak keluar semua tak boleh. Macam mana cara nak keluar semua? Kena keluar surat kuasa dulu. Surat kuasa macam mana nak dapat? Sama ada di Amanah Raya atau Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi. 3 tempat ni kita akan berurusan semua. Kita tak akan lagi kalau ada harta lah. Melainkan tak ada harta, kita tak terlibat. Kalau kita ataupun kita sebagai waris, ayah kita ke, ibu kita ke, adik-beradik kita ke, kita sebagai waris, urusan pusaka mereka 3 tempat ni. Amanah Raya, bila mana aset alih. Aset alih ni duit, saham, kenderaan juga termasuk dalam aset alih. Yang kurang nilainya 600,000. Yang kedua, pejabat pusaka kecil. Bila mana ada aset alih dan aset tak alih. Aset alih macam tadi, duit, kenderaan. Tak alih, tanah, rumah. Rumah ni maknanya rumah macam rumah taman lah, yang ada geran. Kalau rumah atas tanah, rumah tadi tak termasuk, dikira tanah sahaja. Ada dua-dua ni dan nilainya tidak lebih daripada 2 juta. Berurusan di mana? Pejabat pusaka kecil. Cuma sekarang dalam proses pindaan nak dinaikkan daripada 2 juta kepada 5 juta. Cuma belum mula lagi dalam proses. Sebab orang kita ni, orang Malaysia ni dah kaya-kaya. Biasa kalau mati lebih 2 juta. Mati je lebih 2 juta. Jadi dinaikkan sehingga 5 juta, cuma belum mula lagi, masih guna pakai akta tersebut 2 juta. Lebih 2 juta di mana urusan Mahkamah Tinggi Sivil. Bila Mahkamah Tinggi, prosesnya melibatkan duit. Tak boleh urus sendiri, lantik peguam. Nak lantik peguam saja standby 30,000, 40,000. Ada setengah firma meletakkan charge berdasarkan nilai aset tersebut, ada persennya. 20%, 30% daripada nilai aset. Contoh harta si mati ada 10 juta. 10% dah berapa? 1 juta. Kalau dapat yang minta separuh dulu, 500,000 kena sediakan. Tak buat, tak dapat kad waris. Jadi beku. Tak boleh pindah milik. Walaupun tanah tersebut, kita duduk dekat tanah tersebut. Tanah ni tanah pusaka ayah, tapi tak diuruskan. Mati kita dapat kat anak. Tanah ni tanah pusaka atuk, tapi tak diuruskan. Sampai satu tahap, cucu pun dah tak tahu dah ni tanah siapa. Masing-masing dah tanya-tanya, ini tanah siapa. Tuan-tuan, hari ini lebih 1 juta geran di atas tanah orang yang mati. Geran tanah, geran rumah atas nama orang yang dah mati. Lebih 1 juta. Tuan-tuan bayangkan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Bila kita cerita tentang ni, mungkin kita akan lebih beringat dan kita akan rasa, oh benda ni rupanya penting. Ramai di kalangan kita ambil ringan. Ini Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, 6 hari yang lepas. 90 bilion harta faraid tak dituntut. 90 bilion.
Rasa-rasa kalau disusunlah duit RM1 tu 50 bilion sampai ke mana? Sampai negeri mana? Silap sampai ke Johor, patah balik ke Selangor, tak habis 90 bilion. Disusun RM1. Mana datang daripada sumber ini? Dari utusan. Kita baca sedikit. Kita nak ambil pengajaran benda ni. Benda ni yang terlalu yang selalu masyarakat kita ambil ringan, ambil mudah. Saya ambil yang bawah sekali. Tuan-tuan boleh rujuk dekat utusan Malaysia. Antara punca harta ini terbiar dan tidak dimanfaatkan adalah sikap waris yang bertangguh menguruskan harta. Jumlah harta sedikit yang tidak menarik ahli waris membuat tuntutan. Ahli waris yang hilang tidak dapat dikesan sama ada berhijrah ke luar negara atau telah bertukar alamat atau nama pendaftaran. Ini antara punca. Punca kenapa berlakunya pembekuan harta pusaka tidak dituntut kerana urusan-urusan itu menjadi semakin rumit. Kenapa berlaku semakin rumit? Kerana ditangguhkan urusannya. Sehingga berlaku kematian-kematian berlapis, sehingga sebab dapat tu tak banyak, tak berbaloi. Buat kerjanya, urusannya lagi banyak makan modal. Dapatnya sikit je. Sebab waris yang dah ke lapisan ke-10 baru nak urus. Akhirnya tak nak bagi kerjasama, last sampailah bila-bila pun urusan tu terkendala, beku harta tersebut. Siapa yang buat? Penulis adalah anggota Majlis Agama Islam Selangor dan Jawatan Kuasa Perunding Syarak Wilayah Persekutuan. Ini komen-komen netizen. Leceh, susah dan menyusahkan, kena kesana ke sini, last kena buat semula, lepas tu tak jadi apa. Cubalah memudahkan urusan lain, banyak menyusahkan daripada memudahkan. Prosedur dan kos yang memeningkan dengan setiap institusi prosedur berbeza-beza. Ini berlaku sebab apa? Sebab bertangguh. Saya yakin kalau misal kata kita buat segera, urusannya bila kita faham proses mudah saja. Mati saja, kumpul waris, lantik seorang pentadbir di kalangan keluarga terlebih dahulu. Siapa yang nak pergi nguruskan ni? Biasa Abang Long lah, anak yang sulung. Lantik dia, Long sebagai pentadbir di kalangan keluarga, uruskan, submit. Pergi ke pejabat pusaka kecil, submit dulu, kemudian daftarkan harta-harta si mati arwah ayah, kemudian senaraikan waris-waris yang ada. Nanti lebih kurang dalam 2 bulan pihak pejabat akan panggil untuk bicara kuasa. Popek, lebih kurang 6 bulan, 7 bulan selesai dah urusannya. Sebab urusan tersebut hanya melibatkan waris peringkat pertama. Jadi tak ramai mana. Habis-habis pun kalau anak 10 orang tu je lah yang terlibat. Dengan isteri ataupun pasangan si mati 11 orang. Kalau anak 2 orang tu je yang terlibat urusan tersebut. Tapi bila bertangguh, maka berlaku kematian berlapis, maka waris akan menjadi bertambah ramai. Tuan-tuan faham tak maksud kematian berlapis? Okay. Ini saya bagi contoh. Ini si mati. Si mati, tahun matinya namanya Sidik, 1990. Ini kisah benar. Orang ni datang jumpa saya, kematian yang ke-7, 7 lapis. Yang jumpa saya ni anak kepada Zainab, anak Zaitun, anak Osman. Cuma saya nama ni saya tak nama betul lah. Dan tahun pun saya tak bagi tahun betul. Cuma tahun tu nak bezakan siapa mati dulu. Si mati ni, ini harta si mati. Geran tanah ni nama si mati, nama Sidik. Tapi yang menguruskan ni anak Zainab, anak Zaitun, anak Osman. Bila si mati ni mati 1990. Ada waris bapa, ibu, isteri, anak lelaki 1, 2, 3, anak perempuan 1, 2, 3, 4. Yang datang tuntut anak kepada Zainab, Zaitun, Osman ni tadi.
Kematian keberapa? Yang ketujuh, selepas daripada tujuh. Macam mana nak buat? Kena kira daripada satu persatu. Kena senaraikan waris sidik terlebih dahulu. Ni kematian sidik. Siapa ada? Bapa, ibu, isteri, anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Kira satu-satu dulu. Lepas dah kira, bahagian bapa 40/240, bahagian ibu 40/240, bahagian isteri, sampailah setiap seorang waris tu ada bahagian pecahan mereka. Ini baru kematian pertama. Nak sampai kepada anak Zaitun, anak Zainab, anak Osman, kena kira satu persatu kematian. Nak menjejak waris tahun 1990. Kemudian siapa yang mati kedua? Kasim, bapa kepada Sidik, 1995. Senaraikan kematian yang kedua pula. Si Kasim ada siapa? Ada isteri. Ada ayah? Tak ada. Ada ibu? Tak ada. Ada saudara mara? Tak kira, sebab ada anak. Bila ada anak, adik-beradik tak dapat. Bila ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Ada anak perempuan, dua lelaki, dua perempuan. Kena kira satu persatu. Kena jejak satu persatu waris. Tuan-tuan bayangkan. Kalau yang duduk dekat-dekat tak apa. Kalau duduk yang jauh-jauh, nak calling lagi, nak hubungi lagi. Kalau dapat nombornya, alhamdulillah. Kalau bagi kerjasama, alhamdulillah. Tak bagi kerjasama, macam mana? Macam yang tadi. Berapa bahagian saya? RM10. Tak naklah saya pergi. Tak selesai urusan ni. Kematian kedua. Kematian ketiga, siapa? Ros, iaitu ibu kepada Sidik tadi. Kena kira pula siapa pula warisnya. Kasim mati dulu daripada dia, maka tak termasuk waris. Ada ayah ke tidak? Ada ayah, tapi ayah mati dulu. Ayah mati dulu, ibu mati dulu. Ada dua lelaki, dua perempuan anak. Termasuk Sidik. Sidik ni tadi dah mati dulu, maka bukan lagi sebagai waris harta ibunya. Syarat mewarisi harta, mesti waris hidup semasa pemilik harta mati. Walaupun bezanya seminit, 2 minit. Macam mana nak tahu, Ustaz? Lihat pada sijil mati. Pengesahan kematian tu daripada pihak hospital. Berlaku kemalangan anak dan juga ayah. Na'udzubillah. Bawa ke hospital. Masih hidup lagi. Sehari lepas tu ayah mati, meninggal dunia. Meninggal jam 8 pagi. Kemudian anak pula meninggal 8:05 pagi. Siapa mati dulu? Ayah. Anak ni tadi waris ke tidak? Waris. Penting ke, Ustaz, dia dah mati? Penting. Kerana ada bahagian hak dia, pusaka dia daripada harta ayah yang mati. Dan ada waris anak ni tadi yang akan mewarisi harta anak dan juga harta yang dia warisi daripada ayah tadi. Urusan tu menjadi rumit. Kena kira satu persatu. Ini baru kematian yang ketiga. Kematian keempat, kematian kelima sampai kematian yang ketujuh. Satu kira. Kawan saya pernah uruskan lebih 20 kematian berlapis. Saya ingat dia cerita tu, daripada hujung dinding tu sampai hujung tu ada kertasnya bersusun. Tuan-tuan, rumit tuan-tuan. Salah siapa? Salah kita. Sebab persepsi kita kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Buang jauh-jauh. Ini akibatnya. Islam menuntut kita segera uruskan. Mati je terus uruskan. Kerana daripada harta tersebut ada hak waris. Mungkin boleh jadi waris nak guna tetapi terhalang. Mak ayah biasa masalah. Bila mana tahu? Bila contoh salah seorang mati dulu. Mak mati, mak ada harta. Anak-anak ni tadi nak cakap dengan ayah, kaulah cakap dengan ayah, kaulah cakap. Ayah pula bekas tentera. Kaulah cakap, ayah, harta mak, aku hidup lagi, kata ayah. Ni kisah benar. Mak pun begitu juga. Ayah mati, anak-anak nak tanya, bukan nak gila harta, tak. Kita nak selesaikan segera. Sebab takut berlaku rumit satu masa nanti bila ditangguh urusan. Mak, harta ayah, mak hidup lagi, mak kata. Bukan kira hidup tak hidup, tapi kira ini urusan yang perlu disegerakan. Persepsi ni masih kuat, masih tebal. Saya penolong pentadbir tanah di Kuala Langat. Kalau melibatkan bangsa lain, mereka uruskan dengan segera, tuan-tuan. Tapi melibatkan masyarakat kita,
ramai yang mengambil mudah, ramai yang bertangguh, ramai yang tak apalah nantilah uruskan. Sebaiknya berlaku kematian malam tu tentukan siap-siap. Tentukan. Sebab biasanya hari kematian itulah semua waris ada. Ini baru nak buka cerita, kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Kesan dia tak apa, bulan depan kita kumpul, kita bincang. Sampai bulan depan seorang pula kata, tak bolehlah, aku ada hal, tunda lagi 2 bulan, tunda lagi 3 bulan, sampai bertahun-tahun, dah sampai jadi macam tak nak ambil tahu lagi dah. Tak selesai lagi ya. Siapa yang uruskan? Entah, masing-masing entah. Tertangguh dan tertangguh, selesaikan segera. Mudah urusan kita, mudah urusan bagi waris kita nanti. Sampai mana tadi? Fail faraid. Salinan penyata bank ini penting. Kalau tak dapat pun nak bagi penyata bank, masukkan dalam satu kertas kecil username dan juga password online banking. Tapi kena simpan dah telefon. Nanti kan orang rumah dia transfer ke akaun dia, semua habis. Username ada, password pun ada, TAC pun ada. Nak mudahkan urusan waris. Kalau tiada salinan penyata bank ini, bank tak akan benarkan waris untuk keluarkan duit si mati, melainkan setelah keluar surat perintah daripada pejabat pusaka kecil. Dah jadi 2 kali kerja waris, terpaksa ulang alik ke sana kemari. Yang keempat, salinan harta berkenaan. Salinan harta berkenaan, contoh takaful perlindungan. Kalau si mati ini ada buat takaful hibah dan sebagainya, masukkan sekali supaya waris tahu. Dan penting tak kalau harta kita lebih 2 juta, contohlah harta kita lebih 2 juta, kita nak tinggalkan harta dekat waris kita, bukan dia terus boleh dapat harta, tak. Duit tu masih lagi belum dicairkan, tak boleh tuntut lagi, kena proses dulu melalui mahkamah. Jadi buatlah takaful. Buatlah takaful hibah. Bila kita mati dapat amount tertentu, contoh 300,000 kepada sekian waris kita, kita hibahkan bulan-bulan carum dekat takaful ke mana-manalah, tak kisahlah. Saya bukan nak promosi tak, tapi ini persediaan kita, perancangan harta kita. Kita tahu harta kita lebih 2 juta, waris-waris akan berurusan di Mahkamah Tinggi Sivil nanti, memerlukan kos. Buat hibah, siap-siap duit tu nanti, wasiatkan supaya duit tu nanti untuk urusan pusaka harta nanti. Kemudian senarai hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang ni kena catat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, tak silap. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Satu ayat, satu muka surat, berkait tentang hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, maka tulis, catat hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan manusia, supaya mudah waris nanti nak uruskan hutang sebelum paraid. Kemudian apa lagi nota tambahan, jika sekiranya kita ada berhutang dengan sahabat kita suatu jumlah yang agak banyak, maka seeloknya kita masukkan nombor telefon sahabat, masukkan sekali nombor telefon, alamat kalau boleh, bukan hanya nama sahaja. Boleh jadi waris kenal, boleh jadi waris tak kenal. Jadi kalau misalkan kita ada berhutang atau orang yang berhutang dengan kita, catat juga duduk mana orang ni, nombor telefon dia, supaya mudah urusan waris kita nanti untuk jejaki mereka. Bukan apa sekadar langkah-langkah berjaga. Andai kata ditakdirkan kita dan sahabat kita mati serentak, kita tak tahu. Dia kawan kita, dia ada hutang dengan kita atau kita berhutang dengan dia, naik kereta sama-sama, berlaku kemalangan, na'udzubillah, kematian serentak. Senang waris kita nak terus berhubung dengan waris pemiutang atau penghutang untuk bantu langsaikan hutang. Kemudian pesanan buat wasiat, contohnya wasiat 1/3 harta fisabilillah untuk wakaf kubur. Ini kalau nak buat wasiat lah. Hukum buat wasiat sunat. Awal dulu sebelum turun ayat faraid, hukum wasiat wajib.
Tetapi dimansuhkan bila turun ayat berkait tentang faraid, kerana dah ditetapkan. Bila kata wajib, bila? Kepada ibu bapa dan kerabat. Kepada ibu bapa dan kerabat, hukum wasiat pada ketika itu wajib. Tetapi dimansuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat berkait tentang faraid, maka wasiat jatuh hukumnya sunat. Tetapi pelaksanaan wasiat oleh waris wajib. Jangan ambil ringan. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Walaupun dalam ayat Al-Quran kita lihat wasiat diletak depan daripada hutang, tetapi aturan ataupun keutamaan untuk melangsaikan harta pusaka, yang mula-mula urusan jenazah, yang kedua hutang, yang ketiga wasiat. Hutang dulu, kemudian baru wasiat, barulah faraid. Tetapi dalam ayat Al-Quran Allah menyebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain, selepas dilangsaikan wasiat dan hutang. Kenapa Allah letakkan wasiat dulu? Sebab kita terlalu ambil ringan tentang hukum pelaksanaan wasiat. Lagi-lagi kalau tak ada hitam putih, masuk kanan keluar kiri. Rugi aku kalau aku nak buat ni, jadi bahagian faraid makin sikit. Wasiat 1/3 maksimum, dan bukan kepada ahli waris. Kalau dia laksanakan, bermakna harta pusaka yang faraid ni jadi sikit. Tak apalah, tak ada hitam putih, makan harta batil. Wajib bagi waris untuk melaksanakan wasiat. Kemudian struktur faraid peribadi. Senaraikan waris kita. Senaraikan waris kita, ada ayah, ada ibu, ada pasangan, ada anak-anak berapa orang, kirakan. Kalau tak pandai kira, tanya dengan mana-mana ustaz. Ustaz, tolong kirakan kalau misalnya kata saya mati, berapa waris saya dapat? Saya ada ayah, saya ada ibu, saya ada isteri 2 orang, saya ada anak 3 lelaki, saya ada anak 4 perempuan. Kira-kira lakaran tadi masukkan dalam fail tadi, supaya mudah urusan. Bila waris kita nampak dan tengok, oh ni semua ni ada lagi, semua senarai-senarai waris ni ada lagi sekarang ni masa ayah mati. Tak perlu nak kira lagi dah, sebab dah dikirakan oleh kita semasa kita hidup. Penting ke? Penting sangat. Daripada harta yang bila kita mati, kita nak pindah milik tu bukan on the spot ya. Kadang-kadang ambil masa 6 bulan, kadang-kadang ambil masa setahun baru boleh dapat keluar grant atas nama waris. Dalam tempoh 6 bulan tadi, ada tak hasil daripada tanah? Ada. Macam mana nak bagi? Oh, dah ada dah ketentuan. Pembahagian tu dah dibuat oleh arwah ayah dah. Okey, makmunya contoh 1/8. Isteri kepada si mati, mak kepada kita sebagai anak. Alung 1/2/16 contoh, kakak 1/16 contoh. Dah ada bahagian-bahagian pembahagiannya. Hasil daripada kebun arwah ayah, walaupun belum pindah milik lagi, masih dalam proses. Ada tak hasil? Ada. Macam mana nak bagi? Ikut kiraan tadi. Bahagian mak, kalau ada 8,000 hasil tanah tadi, mak 1,000, yang lelaki 1,000, yang perempuan 500, bagi. Sebab dah ada kiraannya. Penting tak? Penting. Ni pun biasa kita ambil ringan sehingga makan harta batil. Yang menguruskan tu tak tahu nak bagi siapa, landas masuk poket dia sendiri. Dia yang mengait, dia yang bagi timbang, tak tahu nak bagi siapa, sebab pindah milik belum lagi, geran baru belum keluar atas nama waris. Aku punyalah kot. Makan harta batil. Kalau ada di kalangan waris anak yatim, lagi takut. Makan harta anak yatim. Na'udzubillah. Kadang-kadang harta si mati ni, harta yang kecil-kecil, jam tangan, telefon. Dekat telefon ni ada bahagian mak. Berapa bahagian mak? Oh, ayah dah tulis dah siap-siap 1/8. Jumpa mak. Mak, ni telefon ayah, boleh tak saya nak? Bahagian mak ni 1/8. Mak kata ambil lah. Jumpa waris-waris yang lain, alung, yang lelaki, abang, bang, bagian abang ada 2/16 dekat telefon ni. Ni telefon arwah ayah, boleh tak saya nak? Abang kata tak apalah, ambil lah dik. Jumpa setiap seorang kena jumpa, wajib. Sebab ini ada haknya, ada pemiliknya. Tak boleh ambil senyap-senyap masuk poket, tak boleh. Biasa berlaku pinggan-pinggan mangkuk kat dapur hilang satu-satu. Kadang-kadang yang barang kemas pun begitu juga. Rantai arwah mak dulu ada. Ni nak bicara ni tiba-tiba dah gaib dah.
berkaki dah, barang kemas. Ingat, ada hak waris. Setiap waris, setiap harta si mati ada haknya. Bukan pada aset yang didaftarkan semata-mata, semua harta si mati ada warisnya. Wajib minta kebenaran bila kita nak ambil. Minta kebenaran dengan semua waris yang terlibat. Mak bagi, abang semua bagi, seorang ni tak bagi, adik ni tak bagi. Adik kata, abang nak ke telefon ni? Nak. Abang kena bayar dengan saya RM50. Wajib kita bayar kat dia RM50. Tebus hak dia. Struktur faraid peribadi kena lakarkan dan buat kiraan. Ini antara perkara-perkara yang perlu kita masukkan dalam fail faraid yang kita simpan di rumah supaya mudah urusan waris-waris kita nanti. Bila dah ada semua-semua ini, waris tinggal submit sahaja, daftarkan sahaja, sama ada di pusaka kecil ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil. Amanah raya ni biasanya hanya berkait tentang harta alih sahaja, duit, saham, kenderaan. Tuan-tuan pernah lihat tak? Saya ambil message sikit boleh ya? Pernah lihat tak borang E? Ni borang E. Borang Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Perintah pembahagian. Saya nak tekankan kat sini, ini contoh bagi harta tak alih. Harta tak alih ni maknanya apa? Harta yang bergeran, rumah, tanah. Jadi setiap waris-waris ni akan dimasukkan namanya ke dalam geran, dalam surat kuasa ni. Barulah pergi ke pejabat tanah untuk permohonan geran baru. Dekat sini kalau kita lihat, ada seorang waris yang berusia 6 tahun. Bagi harta yang tak alih, dia kena ada pentadbir atau pemegang amanah. Ini bagi waris yang di bawah usia 18 tahun. Jadi dekat sini, siapa yang menjadi pemegang amanah? Ni Siti ni, saya tutup namanya sebagai pemegang amanah kepada Muhammad Nur Hafiz. Nombor IC 17. Sekarang 2023. Umurnya berapa? 6 tahun. Dan ada caveat. Caveat maknanya apa? Sekatan. Bila ada sekatan, Siti ni tadi tak boleh jual tanah ni. Melainkan dibatalkan caveat sekatan ni tadi, baru boleh dijual sebagai dia pemegang amanah sahaja, bukan pemilik. Kena tunggu Nur Hafiz ini cukup umur baru boleh pindah milik atas nama dia. Ini bagi harta yang tak alih. Ini contoh harta alih yang kena dibahagikan. Contoh wang simpanan KWSP ada 51,000. Si mati ni ada duit dalam KWSP 51,000. Waris yang 18 tahun ke atas terus dapat. Ini waris ni yang atas atas 18 tahun. Tetapi yang di bawah usia 6 tahun ini pergi ke mana? Amanah raya berhad. Usia dia nanti 18 tahun baru boleh tuntut di amanah raya berhad. Tapi tak adalah zalim mana. Amanah raya berhad ni kita boleh tuntut sebagai kita contoh, kita waris, kita penjaga kepada anak kita ni yang masih di bawah umur. Bahagian dia, harta alihnya di amanah raya, nak sekolah kita boleh mohon. Dapatlah sikit keluar bahagian dia untuk sekolah, untuk raya boleh keluar. Tetapi kelebihan dia, apa dia? Dividennya tinggi. Dividen dia tinggi. Ada satu kes, kanak-kanak itu, kata kawan saya, dia cerita umur kanak-kanak tu masa kematian ayahnya baru usia 3 tahun lebih. Bahagian dia lebih kurang dalam 2,000 lebih je. Tapi bila dah sampai umurnya 18 tahun, dia nak tuntut, dia nak keluarkan, duit dia berkembang, bercambah sebab compounding. Ada dividen, tambah jadi modal pokok. Compounding, ada dividen, tambah lagi. Ada dividen, tambah lagi. Dia keluarkan masuk usia 18 tahun tu ada 20,000 lebih. Banyak. Kita kalau nak masuk dekat tabung haji pun sekarang pun dah berapa dah? 3%, 4% je. Tapi kalau di amanah raya, cuma kekurangannya tak boleh keluar semua. Waktu dia belum sampai 18 tahun. Tapi kalau dah usia 18 tahun dia boleh keluarkan dan dividennya tinggi. Ini contoh-contoh yang berlaku, urusan yang berlaku di Malaysia ini yang melibatkan dengan akta-akta dan sebagainya.
pukul 8.55. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada muka surat yang ke-43 berkait tentang harta pusaka, sambungan tentang harta pusaka, rukun yang pertama. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله.